Salam sejahtera kepada Dr. Hamidah dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 1 G01 akan membentangkan simpulan bahasa anggota badan, analisis semantik inkuisitif. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli iaitu Claudia Simba, Eunice Uring, Marian Tubong, Max Caesar, Muhammad Afiq, Olivia Uyang dan Olivia Idang. Saya, Claudia Simba Anak Mundi, akan menerangkan bahagian pengenalan terlebih dahulu. Baik, untuk bahagian pengenalan, saya ingin mulakan dengan konsep asas semantik. Menurut John Said, semantik tidak hanya mengkaji makna secara literal, tetapi meneliti bagaimana makna itu dikomunikasikan melalui struktur bahasa secara menyeluruh. Maksudnya, bahasa bukan sekadar apa yang dituturkan secara langsung, tetapi juga apa yang difahami di sebalik tuturan tersebut. Dalam bahasa Melayu pula, hal ini jelas melalui penggunaan bahasa kiasan seperti peribahasa dan simpulan bahasa yang mencerminkan kehalusan pemikiran serta pengalaman hidup masyarakat Melayu. Namun, makna kiasan ini tidak boleh difahami secara permukaan dan memerlukan pendekatan analisis yang lebih mendalam. Sehubungan dengan itu, kajian ini menggunakan kerangka yang diperkenalkan oleh Nur Hashimah Jalaluddin pada 2014, iaitu semantik script, semantik resonance, dan semantik inkuisitif. Pendekatan ini membolehkan analisis makna dilakukan secara berlapis sehingga menjawab persoalan mengapa sesuatu domain dipilih sebagai pembawa makna. Jadi, kumpulan kami menyatakan bahawa kajian ini menumpukan simpulan bahasa anggota badan kerana domain tubuh sangat produktif sebagai metafora dalam bahasa Melayu. Melalui pendekatan semantik inkuisitif, kajian ini berusaha memahami pemikiran, nilai budaya, dan kepercayaan masyarakat Melayu yang terpantul melalui bahasa. Baik, sekarang saya akan teruskan dengan bahagian objektif kajian kumpulan kami. Terdapat 3 objektif kajian. Antaranya ialah menghuraikan makna 6 simpulan bahasa yang berkaitan dengan anggota badan melalui tahap semantik inkuisitif. Yang kedua ialah membuktikan bahawa pilihan domain tubuh dalam simpulan bahasa mempunyai justifikasi kognitif, budaya dan falsafah. Dan objektif yang terakhir ialah mengaitkan setiap simpulan bahasa dengan aspek SDG 4 terutamanya literasi budaya, pembentukan karakter dan nilai moral. Seterusnya, saya akan jelaskan bahagian metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif kerana fokus utama kajian ialah untuk menghuraikan dan mentafsir makna, khususnya makna kiasan dalam simpulan bahasa Melayu. Oleh itu, pendekatan ini paling sesuai untuk analisis semantik secara mendalam. Dari segi reka bentuk kajian, analisis dilakukan menggunakan data daripada data korpus dalam talian. Kajian ini meneliti 6 simpulan bahasa yang berasaskan anggota badan dan menghuraikan maknanya melalui tahap-tahap analisis dalam semantik inkuisitif bermula daripada makna literal sehingga kepada rasional pemilihan domain. Bagi instrumen kajian pula, kajian ini menggunakan korpus simpulan bahasa Melayu sebagai sumber data utama. Selain itu, Kamus Bahasa Melayu dalam talian turut dirujuk bagi memastikan ketepatan definisi dan penggunaan setiap simpulan bahasa yang dianalisis. Untuk pemilihan data pula, 6 simpulan bahasa dipilih daripada buku 60 simpulan bahasa susunan S. Samprizal B. Selamat iaitu buruk siku, buah hati, angkat kaki, alas perut, kaki botol dan hidung tinggi. Pemilihan ini dibuat kerana simpulan bahasa tersebut jelas menunjukkan penggunaan metafora serta memaparkan nilai kognitif, budaya dan falsafah yang sesuai dianalisis melalui pendekatan semantik inkuisitif. Akhir sekali, analisis data dijalankan secara berlapis menggunakan pendekatan semantik inkuisitif. Dalam analisis ini, hubungan antara domain sumber, iaitu anggota badan dengan domain sasaran seperti sikap, emosi dan nilai dikenal pasti. Dapatan kajian kemudiannya dikaitkan dengan matlamat pembangunan mampan, khususnya SDG 4, yang menekankan literasi budaya, pembentukan karakter, dan penerapan nilai moral melalui pendidikan.
Hai, saya Miriam Edwin. Saya akan membentangkan bahagian analisis perbincangan simpulan bahasa yang pertama iaitu buruk siku. Berdasarkan mana literal, siku merupakan anggota badan yang berfungsi untuk membantu pergerakan tangan. Manakala bagi makna kiasan pula, buruk siku merujuk kepada sikap seseorang yang tidak ikhlas dalam memberikan bantuan, hadiah atau pertolongan serta menyesali pemberian tersebut sehingga berhasrat untuk mengambilnya kembali. Sikap ini mencerminkan sifat mementingkan diri dan bertentangan dengan nilai keikhlasan serta tolong-menolong dalam masyarakat Melayu. Bagi penerangan untuk semantik inkuisitif, siku dipilih kerana fungsi fizikalnya untuk menolak dan menarik. Ia juga mewakili tindakan menarik semula sesuatu pemberian. Dan ia juga menyalahkan nilai moral dan akal budi manusia seperti keikhlasan dan integriti. Bagi SDG 4 pula, simpulan bahasa ini berfungsi sebagai kritikan moral terhadap sikap yang bertentangan dengan nilai keikhlasan dan kemurahan hati dalam masyarakat Melayu. Saya, Maxiza Anak Una, dan saya akan membentangkan tentang simpulan bahasa buah hati berdasarkan perspektif semantik inkuisitif serta hubungannya dengan matlamat pembangunan mampan iaitu SDG 4 Pendidikan Berkualiti. Dari sudut semantik inkuisitif, simpulan bahasa buah hati memperlihatkan cara pemikiran masyarakat Melayu yang menganggap orang tersayang sebagai sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan. Perkataan buah melambangkan sesuatu yang bernilai, dijaga rapi dan menjadi hasil yang ditunggu-tunggu, manakala hati pula melambangkan pusat perasaan dan emosi manusia. Gabungan leksikal ini bukan berlaku secara kebetulan, tetapi terhasil daripada pengalaman dan pemerhatian orang Melayu terhadap alam dan kehidupan seharian. Selain itu, simpulan bahasa buah hati juga menzahirkan akal budi Melayu yang menghargai nilai kekeluargaan, tanggungjawab dalam hubungan serta ikatan kasih sayang tidak berbelah bahagi. Ungkapan ini digunakan secara berlapik dan santun, sejajar dengan budaya Melayu yang menekankan kesopanan dalam berbahasa. Ia bukan sekadar menyatakan rasa sayang, tetapi turut membawa maksud tanggungjawab untuk melindungi, mendidik dan menjaga insan yang disayangi. Seterusnya, dari sudut SDG 4, penggunaan dan penghayatan kesimpulan bahasa seperti buah hati dapat merangsang kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar. Melalui pendekatan semantik inkuisitif, pelajar bukan sahaja memahami makna literal, tetapi juga mampu menghubungkaitkan bahasa dengan budaya, nilai dan pemikiran masyarakat. Hal ini membantu pelajar menghayati makna bahasa secara lebih mendalam dan kritis. Di samping itu, pengajaran simpulan bahasa ini juga dapat membentuk sikap pelajar agar menjadi lebih penyayang, bertanggungjawab dan menghargai institusi keluarga. Nilai kasih sayang dan tanggungjawab yang tersirat dalam simpulan bahasa buah hati mampu diterapkan dalam kehidupan seharian pelajar, sekaligus menyokong matlamat pendidikan yang holistik dan berteraskan nilai murni. Salam sejahtera, saya Yuni Suring akan membentangkan tentang simpulan bahasa angkat kaki. Jadi, simpulan bahasa angkat kaki ini bermaksud meninggalkan sesuatu tempat atau beredar daripada satu situasi. Menurut Tengku dan Salihuddin 2020, secara literal, ia merujuk kepada perbuatan menaikkan kaki manakala secara metaforanya bermaksud meninggalkan sesuatu keadaan. Dari sudut semantik inkuisitif, pemilihan kaki sebagai metafora melambangkan keupayaan untuk bergerak dan menjauh. Ungkapan ini juga bersifat santun kerana lebih berlapik berbanding perkataan seperti lari, selari dengan nilai akal budi Melayu. Dalam konteks SDG 4, simpulan bahasa ini sesuai dijadikan bahan pengajaran kerana dapat memperkayakan kosakata membina pemikiran kritis serta menanam nilai kesantunan dan literasi budaya dalam kalangan pelajar. Melalui analisis semantik inkuisitif, pelajar dapat memahami bahawa meninggalkan situasi tertentu secara berhemah bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, satu bentuk kebijaksanaan diri yang selari dengan falsafah akal budi Melayu yang menekankan keharmonian dan kesantunan sosial. Saya, Olivia Uyang, akan membentangkan bahagian simpulan bahasa alas perut. Menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2015, simpulan bahasa alas perut ditakrifkan sebagai makan sedikit sekadar menahan lapar. Dari sudut literal, alas membawa maksud lapik atau dasar, manakala perut ialah organ badan manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan.
Gabungan kedua-dua unsur ini membentuk makna kiasan yang tidak lagi merujuk kepada fungsi semata-mata, tetapi mencerminkan keadaan sosioekonomi dan pengalaman hidup masyarakat. Dalam perspektif semantik inkuisitif, simpulan bahasa alas perut membawa makna leksikal dan simbolik yang mendalam dalam masyarakat Melayu. Perkataan perut bukan sekadar merujuk kepada organ fisiologi, malah melambangkan keperluan asas manusia dan kelangsungan hidup. Perut yang terisi menjadi prasyarat kepada kelangsungan fungsi fizikal, kestabilan emosi, dan keupayaan kognitif seseorang individu. Sementara itu, pemilihan kata alas mencerminkan falsafah kesederhanaan yang berakar dalam pemikiran masyarakat Melayu, yaitu sokongan minimum yang mencukupi untuk meneruskan kehidupan tanpa menuntut kemewahan. Gabungan unsur alas dan perut menggambarkan realiti kehidupan yang serba kekurangan namun masih terkawal. Dari sudut SDG 4 pula, simpulan bahasa alas perut menzahirkan nilai ketabahan, penerimaan terhadap kesusahan serta pengawalan emosi dalam menghadapi realiti kehidupan. Pengalaman kekurangan disampaikan secara berlapik dan santun, selaras dengan budaya komunikasi masyarakat Melayu yang mengutamakan kesantunan bahasa. Dalam konteks pendidikan, konsep alas perut juga berkait rapat dengan matlamat pembangunan lestari keempat yang menekankan pendidikan berkualiti. Pemenuhan keperluan asas seperti makanan merupakan prasyarat penting untuk memastikan tumpuan kesejahteraan serta keberkesanan proses pembelajaran. Kekurangan nutrisi boleh menjejaskan tenaga, kesihatan mental dan prestasi pelajar, sekaligus mewujudkan ketidaksamarataan pendidikan. Oleh itu, pemenuhan keperluan asas ini bukan sahaja menyokong pembelajaran yang berkesan, malah menjamin akses pendidikan yang adil dan inklusif, serta menyumbang kepada pembentukan insan holistik yang seimbang dari segi fizikal, emosi, dan intelek. Hai, saya Olivia Idang. Kali ini saya akan membentangkan mengenai simpulan bahasa yaitu kaki botol. Kaki botol bermaksud seseorang yang kerap minum minuman keras. Semantik inkuisitif, penggunaan leksikal kaki dalam simpulan bahasa Melayu lazimnya melambangkan seseorang yang kuat terlibat atau ketagih terhadap sesuatu perbuatan. Dalam konteks ini, kaki merujuk kepada individu yang menjadikan sesuatu amalan sebagai sebahagian daripada gaya hidupnya. Dari sudut budaya Melayu, pemilihan unsur anggota badan seperti kaki juga berkait rapat dengan nilai adab dan kesopanan. Kaki dianggap sebagai anggota badan yang berada paling bawah dan sering dikaitkan dengan perbuatan yang kurang sopan jika dibandingkan dengan anggota badan lain. Justru penggunaan unsur kaki dalam simpulan bahasa ini mencerminkan penilaian negatif masyarakat terhadap tabiat meminum arak yang dianggap bertentangan dengan norma dan nilai masyarakat Melayu. Sementara itu, unsur botol pula merujuk kepada bekas yang lazim digunakan untuk menyimpan cecair. Botol sangat sesuai dijadikan simbol kerana minuman keras secara tradisinya disimpan dan dipasarkan dalam botol kaca. Oleh itu, penggunaan perkataan botol dalam simpulan bahasa ini bersifat simbolik dan mudah difahami oleh masyarakat. Selain itu, pembentukan simpulan bahasa kaki botol juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan moral. Dalam masyarakat Melayu yang berteraskan nilai agama Islam, perbuatan meminum minuman keras ini dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan berdosa. Oleh itu, simpulan bahasa ini berfungsi sebagai bentuk penilaian sosial dan teguran secara tidak langsung terhadap individu yang terlibat dengan tabiat tersebut. Untuk
SDG 4 pula. Saya mengambil dari sudut pendidikan masyarakat. Simpulan bahasa kaki botol berperanan sebagai alat pendidikan tidak formal yang digunakan secara turun-temurun. Ungkapan ini digunakan dalam komunikasi harian untuk menegur, menasihati atau memberi amaran secara halus tanpa perlu menggunakan bahasa yang kasar atau terus terang. Melalui simpulan bahasa ini, masyarakat diajar untuk mengenal pasti tingkah laku yang tidak wajar serta memahami kesan buruk tabiat tersebut dari sudut sosial dan moral. Terima kasih Saudari Olivia Idang. Baiklah, saya Muhammad Afiq Iman bin Muhammad Rizal, nombor metrik 998 dan 9. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan simpulan bahasa hidung tinggi. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2015, hidung tinggi membawa maksud sombong atau tinggi diri. Tapi pernah tak kita terfikir, kenapa perkataan hidung dan kenapa perkataan tinggi itu dipilih? Secara literalnya, hidung memang ada di muka kita untuk bernafas. Manakala tinggi itu pula merujuk kepada kedudukan fizikal. Namun dari sudut semantik inkuisitif, pemilihan kata ini sebenarnya sangat bijak. Masyarakat Melayu dulu-dulu sangat memerhati bahasa tubuh. Bila seseorang itu sombong, secara automatik dia akan menunggak ke atas. Perbuatan menunggak ini simbolik kepada memutuskan kesetaraan mata antara manusia, seolah-olah dia ni tak sudi memandang orang lain secara setaraf. Satu lagi perkara yang menarik tentang budaya Melayu ini ialah sifat kesantunan. Mereka lebih suka menegur menggunakan bahasa kiasan atau metafora daripada memaki hamun secara terus. Menggunakan istilah hidung tinggi adalah cara yang beradab untuk mengkritik sifat angkus seorang itu sambil menjaga keharmonian dalam pergaulan. Malah dari sudut sejarah pula, ungkapan ini juga satu sindiran kepada mereka yang mungkin baru dapat harta atau pangkat. Lalu mereka ni lupa asal-usul diri mereka. Hai sekali, apa kaitan simpulan bahasa hidung tinggi ini dengan SDG 4 yang berkaitan dengan pendidikan yang berkualiti? Sebenarnya pendidikan yang berkualiti ni bukan sekadar kita nak tengok berapa banyak A dalam sijil, dalam pencapaian kita. Tapi ini adalah tentang pembinaan karakter. Simpulan bahasa ini menjadi alat didik tradisional untuk mengajar diri kita ni supaya tidak menjadi hidung tinggi apabila kita sudah berilmu nanti. Matlamat SDG 4 ni hanya akan benar-benar tercapai kalau kita berjaya lahirkan warga yang pandai tetapi tetap rendah diri dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Ringkasnya, kesimpulannya, hidung tinggi ni mengingatkan kita supaya sehebat mana pun kedudukan kita, jangan sesekali kita pernah lupa untuk tetap berpijak di bumi yang nyata. Sekian daripada saya, terima kasih. Dan saya akan menyerahkan dengan seterusnya kepada Saudari Claudia Simba untuk kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahawa simpulan bahasa Melayu yang berasaskan anggota badan bukan sekadar ungkapan kiasan, tetapi mencerminkan cara masyarakat Melayu berfikir, berpengalaman dan membina sistem nilai mereka. Setiap simpulan bahasa membawa mesej yang berakar daripada kehidupan seharian dan pandangan hidup masyarakat. Melalui pendekatan semantik inkuisitif, makna simpulan bahasa dapat diteliti secara lebih mendalam, bukan hanya pada tahap literal atau metafora, tetapi hingga kepada rasional pemilihan anggota badan sebagai pembawa makna tertentu. Dapatan kajian juga memperlihatkan bahawa simpulan bahasa berfungsi sebagai satu mekanisme sosial yang digunakan untuk menyampaikan kritikan moral, menzahirkan kasih sayang, menekankan nilai kesederhanaan serta mencerminkan kebijaksanaan masyarakat Melayu secara halus dan beradab. Selain itu, dapatan kajian ini selari dengan matlamat pembangunan mampan, khususnya SDG 4 kerana simpulan bahasa berpotensi untuk dijadikan bahan pedagogi yang berkesan dalam meningkatkan literasi budaya dan pembentukan karakter pelajar. Secara keseluruhannya, pendekatan semantik inklusitif memperkukuh sistem bahasa bukan sahaja sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai wahana pendidikan holistik dan medium pembinaan jati diri masyarakat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.